Tunggu kembali dalam fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Krisis minyak masak ini masih lagi menggenggam kebanyakan rakyat di serata Malaysia. Seperti yang kita kongsikan dalam segmen pertama sebentar tadi, masalah ini dihadapi oleh majoriti rakyat Malaysia. Kita tinjau beberapa negeri dan kita akan terus tinjau negeri-negeri yang lain. Bukan sahaja berkenaan dengan harga minyak masak ini, kerana sekurang-kurangnya minyak masak subsidi paket 1 kilogram itu diberi subsidi RM2.50. Tapi sekarang ini ada pula masalah baru, iaitu bekalannya tidak mencukupi. Bukan sahaja memberikan kesan kepada pengguna, tapi juga kepada peniaga. Mereka juga tidak cukup minyak masak untuk menghasilkan atau menjual barangan mereka. Jika anda peniaga goreng pisang atau kuih atau nasi berlauk dan sebagainya, minyak itu bahan utama yang sangat penting. Tiada minyak, tiadalah produk, atau kurang produk bermakna kuranglah pendapatan. Isunya banyak. Ia satu yang melibatkan rantaian yang cukup kompleks sebenarnya. Saya mahu cuba untuk melihat kepada apa yang kita boleh lakukan sekarang untuk meringankan beban peniaga dan juga rakyat berkenaan dengan krisis minyak masak ini. Saya bersama dengan Datuk Madeline Bermah. Datuk Madeline adalah penganalisis ekonomi. Datuk, sebelum ini pun kita ada sembang berkenaan dengan isu minyak masak ini dan juga harga barang khasnya ayam. Tapi minggu ini kita lihat didominasi lebih oleh isu minyak masak berbanding dengan ayam sejak beberapa minggu lepas. Pertama sekali, 60,000 tan metrik disediakan oleh kerajaan sebulan untuk penggunaan tempatan. Sepatutnya cukup. Tapi masalahnya kalau kita lihat pada bekalan sekarang tidak cukup. Mengapa? Terima kasih Luqman kerana sudi mendapat pandangan saya berkaitan dengan perkara ini sebab pada mulanya memang kita pening kepala bercerita tentang ayam. Now hari ini pula bercerita pasal minyak. Dalam bahasa Inggerisnya this is what we call Murphy's Law. Apa yang perlu berlaku, masalah yang perlu berlaku, semuanya berlaku pada waktu yang serentak balik kepada cerita tu tadi, memang tadi ada disebut tentang bekalan yang rata-rata kalau dengar ucapan yang berhormat menteri, beliau mengatakan bahawa sebenarnya bekalan mencukupi. So something is wrong along the rantaian nilai tu. Something wrong somewhere. Something is wrong somewhere. Dia macam pipe yang ada kebocoran dia. Now, dalam ekonomi ini kebocoran ni, ketirisan ini berlaku selalunya. Kalau saya tidak menuduh dalam kes ini sebab saya tidak ada buat kajian, tetapi selalunya dalam ekonomi bila benda berlaku, ini ada disebabkan oleh dua perkara. Satu ialah hoarding, percatuan. Okay? It can happen. And the other one is orang cuba meraih keuntungan, profiteering. Ya. Okay. So jadi yang kita khawatir, di satu pihak kerajaan dah mengatakan bahawa bekalan mencukupi, cukup angka dan sebagainya. Dan tadi disebut juga katanya adalah alasan yang diberikan oleh kementerian tadi mengatakan bungkus pada 1 bulan, 2 bulan. Bagi saya tu agak pening sikit. Saya pun tak tahu sebab mereka yang lebih arif lah Tetapi bagi saya ada individu, ada kumpulan yang mendapat keuntungan berlebihan daripada masalah yang berlaku sekarang. Sebab tidak boleh dinafikan Haris, sebab dunia sekarang berhadapan dengan bekalan edible oil. Makanan minyak makan. Bukan saja minyak sawit yang menjadi masalah sekarang dikaitkan juga dengan minyak sunflower yang banyak dikaitkan dengan bekalan daripada Ukraine, dikaitkan dengan. Jadi saya rasa persoalan ini ada individu-individu, kalau di kumpulan dalam ayam tu disebutnya kartel. Di sini saya rasa memang ada orang yang menangguk dalam di air yang keruh. So I think the kementerian really perlu mencari di mana berlakunya masalah dia. Okey, memang satu yang subsidize tu memang kita lihat untuk golongan B40 memang ramai yang menggunakan yang paket tu. Tapi ada juga yang kita baca, saya baca lah mungkin betul atau tidak menurut pemerintah, di mana mereka beli yang subsidize itu, tetapi dia repackage it, masukkan dalam botol, and then brand dia. Jadi menjualnya pada harga premium. Okey, Datuk, sebelum itu. Jadi memang ada tingkah laku yang tidak boleh kita terima. Sebelum itu bercakap berkenaan dengan ini. Semalam Tan Sri Musa, pengurusi pasukan khas tangani jihad inflasi, ada sentuh berkenaan dengan isu ini. Ada mungkin berlaku salah laku katanya daripada peniaga, itu kata beliau. Kita dengarkan dulu klip audio ini sebentar. Bila saya pergi ke restoran, saya pergi ke kedai-kedai makan, saya dapati minyak itu digunakan oleh orang berniaga. Bila orang berniaga yang gunakan minyak itu, mungkin bekalan menjadi tak cukup.
bagi pembeli domestik. Bila minyak ni tak cukup, maka mulalah kenaikan harga. Yang kedua, ada penyelewengan. Jelas, ya. Ada penyelewengan di mana minyak yang patutnya dijual untuk pengguna domestik telah diniagakan. Ini juga kita sudah ada proof. Hatta ada yang jual minyak subsidi di platform Lazada dan Shopee dan sebagainya yang jelas melanggar undang-undang. Okey Dato', poin pertama faktor luaran yang kita tidak boleh jangka, perang Rusia, Ukraine dan sebagainya tidak boleh dinafikan, tetapi 60,000 tan metrik minyak masak sudah pun disediakan. Jadi saya selaku bukan pakar pun betulkan saya jika saya salah. Krisis Rusia dan Ukraine mungkin tidak ada banyak kesan. Nombor dua, kita lihat ini dia, salah guna kuasa yang didakwa ini. Pertama sekali saya nak faham, yang disubsidi adalah minyak masak dalam paket 1 kg. Yes. Yang tidak disubsidi adalah minyak yang berada dalam botol. Mungkin ini orang kata anecdotal. Pemerhatian saya sepanjang beberapa tahun yang lepas ini adalah yang menggunakan minyak masak paket ni selalunya adalah peniaga. Yang menggunakan minyak masak botol ni selalunya adalah rakyat. Memang ada pengecualiannya, tetapi itu rata-ratanya itu kesnya. Itu sekurang-kurangnya dalam pemerhatian saya. Jadi subsidi diberikan pada minyak masak paket dengan anggapan bahawa minyak masak paket ini digunakan oleh isi rumah, orang biasa. Betul. Minyak masak botol digunakan oleh perniagaan. Pemerhatiannya seperti terbalik. Adakah kita memberikan subsidi kepada produk yang betul sekarang ini? Ini sangat menarik ya, Luqman, sebab biasanya ramai yang beranggapan ya bahawa minyak dalam plastik itu banyak digunakan oleh isi rumah yang berpendapatan rendah. Ya, memang ada juga, tetapi kebanyakan masih yes. menggunakan botol. Betul? Ya. Yes, orang middle class besar kemungkinan mereka akan menggunakan yang dalam botol lah ya, mungkin senang dan senang packaging dan sebagainya. Okay. Tapi bagi saya dia lebih pada harga, branding dan harga dia. Okay, so saya tak boleh bayangkan orang yang T20 menggunakan minyak dalam plastik tu nanti orang kata tak kelas. Ini masalah kita lah. Okay, but never mind, put that aside. But I like your observation. Sebenarnya apa yang berlaku kena seolah-olah macam dah terbalik. Seperti yang you katakan. Sekarang seolah-olah subsidi diberikan kepada mereka yang menggunakan botol, iaitu yang kebanyakannya pun sebenarnya orang yang berkemampuan sebenarnya. So itu yang kita kena, I think government punya subsidinya kena betul-betul look at it. And another thing yang perlu juga kita lihat juga ada yang dikawal oleh kerajaan, yang itu yang dipanggil minyak mentah yang ori, yang tulen. Yang tidak dikawal ialah minyak mentah yang blended. Ada certain brand, saya tak nak sebut, dia tidak dikawal. Tidak dikawal? Okay, yes. So jadi maknanya, tapi macam sekarang apa yang berlaku saya rasa macam ada 2 tier dah sekarang ya. Okey, satu mengikut plastik, okey, plastik dan tak plastik. Plastik pula botol, okey. Satu tu dalam paket yang itu disubsidikan. Tapi kalau you tengok peniaga, jarang you tengok peniaga menuang daripada botol. Dia akan beli plastik. Itu pemerhatiannya. Saya sering membeli dekat kedai-kedai yang jual cucur dekat kawasan kita dekat pagi itu. Itu pemerhatiannya. Kalau kita lalu di mungkin gerai jual goreng pisang ataupun kedai-kedai yang menjual tom yam dan sebagainya, seringkali kita lihat, walau kedai mamak sekalipun, kita lihat minyak dalam bungkusan itu ditimbunkan sebelum ini 10-20 bungkus dan kebanyakannya digunakan oleh businesses. Mungkin kita ni biasa makan kedai yang tidak menggunakan minyak dalam botol, kedai-kedai yang lebih mahal, saya tak pasti. Jadi itu menimbulkan soalan sama ada kita sedang menyasarkan subsidi itu secara betul kepada jenis produk yang betul, kerana minyak yang dibungkus itu disubsidi, yang di botol itu tidak disubsidi. Sedangkan banyak isi rumah pakai yang botol dengan mungkin ada beberapa exceptions, mungkin keluarga pendapatan rendah dan sebagainya. Soalan seterusnya, Dato'. Kita adalah pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Pada waktu krisis ayam sebelum ini, kita ada menghentikan larangan. Kita menghentikan ekspor ayam. Kita letakkan larangan ekspor ayam apabila bekalan domestik bermasalah. Kini kita ada nampaknya masalah domestik bekalan minyak masak. Adakah terlampau radikal untuk kita hentikan sementara ekspor minyak masak atau minyak sawit keluar kerana ramai orang juga pelik. Kita adalah pengeluar kedua terbesar minyak sawit di dunia, tapi kita sendiri tak cukup minyak masak.
Ini sangat ironis ya. Ini yang seronoknya pasal ekonomi ya. Lokman, cuba bayangkan ya, ini kita bercerita kita sebagai pengguna. Memanglah kita gegam harga minyak masak naik. Tapi cuba fikirkan mereka yang terlibat. Ya, yang sekarang kawan-kawan saya di Sarawak, ramai yang pengusaha ladang sawit, mereka tersenyum lebar sekarang sebab harga minyak naik. Okey? Sawit sedang mencanak sekarang menurut mereka sebab apa yang berlaku ia dilihat sebagai alternatif kepada bekalan minyak soya bean dan juga minyak sunflower di Eropah dan sebagainya. Sebab bekalan di negara-negara tersebut tersekat disebabkan oleh perang Ukraine tadi. Okey, jadi ini timbul lagi satu masalah. Patutkah kita menghadkan ekspor dan menghalang bekalan ekspor kita, dan hasil daripada ekspor itu akan meningkatkan pendapatan pengusaha atau peladang sawit, dan di satu pihak hanya untuk kita menguruskan bekalan minyak yang tak mencukupi. Dan juga pendapatan Inilah negara itu dilema adalah sumber pendapatan penting nak yang dipikirkan. sumber pendapatan yang sangat besar dan penting untuk negara juga. Saya Sangat faham besar. dilemanya di situ. Sangat besar dari segi nilai negara, nilai ekspor. Nombor satu. Nombor dua, kita tadi Lokman juga sebut the second biggest exporter in the world. Adakah kita nak mengorbankan yang itu? Inilah dilema yang paling memeningkan. So jadi sebenarnya kalau ditanya pada saya, kita perlu menguruskan yang bekalan je dulu, di dalam tu dulu. Bukan dengan cara menghadkan ekspor. Tetapi saya kata kita kena uruskan hoarding pencatutan tu kalau ada. Kita uruskan. I think isu dia sekarang ini ada orang, ada individu, ada peniaga yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak kompetitif, non-kompetitif. Sukar untuk kita pantau dan kuasa bukan saja di peringkat itu, Datuk, tapi juga di peringkat lebih kecil. Sebagai contoh, berbalik kepada kita cakap sebentar tadi, perniagaan banyak menggunakan minyak masak dalam paket, rumah katanya banyak pakai dalam bentuk botol. Walaupun saya peniaga, kalau saya niaga goreng pisang atau apa-apa sebelum ini saya gunakan minyak masak botol. Saya lihat sudah diberikan subsidi minyak masak dalam bungkusan 1 kg. Saya ubah dan saya beli minyak masak selepas ini untuk perniagaan saya dalam bentuk bungkusan 1 kg, dan siapa yang akan pantau? Betul. Itu yang menjadi masalah yang paling besar sekarang ya. So selagi pricing sistem subsidi itu sedemikian, ia sebenarnya menggalakkan orang untuk complement. Dia beralih pembelian dia daripada yang menjadi botol tadi, peniaga. I'm referring to peniaga. Apa dia membeli dalam bentuk botol. You bayangkan dia beli dalam berapa kg tu, 5 kg ke, sedangkan dia tidak disubsidikan. So might as well dia beli. Memang tidak dapat pemantau. Jadi kerajaan perlu memikir, especially kumpulan yang jihad menangani kos barangan naik. Sistem subsidi itu perlu difikirkan balik. Pricing system tu. Macam di setengah negara, dia biarkan tak payah subsidi. Let the market decide. Tapi kita tak mampu tu buat demikian kerana mungkin kedudukan sebab kita keuangan. Biasa dengan subsidi. Ya, dan juga sebab kedudukan kita keuangan. terlalu gairah dengan subsidi. Mungkin kita ada cara lain. Okey. Kupon. Ya, mungkin sudah ada Kupon beri kepada kumpulan isi rumah yang betul-betul memerlukan, bukan diberikan kepada kedai. Ya, apa saja pun Datuk, kita harap polisi yang betul akan dilaksanakan. Ya, kita hanya selaku pengumpul suara rakyat dan mungkin pencadang idea, dan kita harap idea-idea yang dikira bagus itu diambil kira untuk menambah baik dasar demi kebajikan rakyat. Itu saja yang penting, itu saja kesimpulannya. Datuk, terima kasih. Datuk Madeline Bermah, penganalisis ekonomi, dan sudah tentu sekali lagi kita akan terus memantau pergerakan harga minyak masak di semua tempat di serata negara, dan bukan saja minyak tapi ke semua barang keperluan. Ayam masih lagi tidak dilupakan. Itu tugas kami di media untuk membawa isu-isu yang penting dan yang memberi kesan pada hidup rakyat. Itu saja untuk Fokus minggu depan hari ini. Saya Lokman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.